الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ni kita dapat bertemu. Sebenarnya asalnya dari segi asalnya ada beberapa pelajar yang meminta saya untuk membuka kitab berkaitan dengan al-maqasid syar'iyyah, belajar ilmu maqasid. Pelajar-pelajar tahun akhir yang dah dekat nak habis belajar nak balik, dia minta saya buat dalam lingkungan 5 atau 6 orang pelajar dalam jumlah yang kecil lah. Kemudian saya bercadang supaya pihak persatuan Permai yang anjurkan dengan jumlah yang lebih ramai. Jadi alhamdulillah malam ni kehadiran yang saya kira cukup ramai. Mungkin sebab pintu depan tutup mungkin ada orang tak tahu. InsyaAllah yang datang makin ramai jadi penuh. Seperti biasa, program yang dianjurkan oleh Kisim Syariah ni salah satu daripada langkah kita untuk tafaqquh fiddin sama-sama. Bukan saya mengajar, saya lebih kepada muzakarah untuk mengingatkan balik apa yang kita belajar, dan kepada ikhwah akhwat semua mudah-mudahan sama-sama dapat mengambil manfaat. Baik, sebenarnya kertas kerja yang saya susun ni bukan sepenuhnya diambil daripada Profesor Dr. Ahmad Ar-Raisuni, bukan semua. Boleh katakan kebanyakannya saya ambil daripada kitab beliau, tapi saya mengambil juga daripada kitab-kitab yang lain. Kalau saudara-saudara lihat dalam laman web, dalam page MMY, boleh tengok dalam page kita, sekali dengan iklan tu kita ada bagi Dropbox link untuk download PDF. Jadi apa-apa yang kita catat malam ni, kalau tak dapat secara penuh, boleh ambil daripada PDF yang kita bagi. Ini merupakan siri pertama. InsyaAllah kita bercadang untuk buat secara mingguan. Kita belajar ni kalau main sebulan sekali apa tu tak boleh. Kita buat insyaAllah secara istiqamah setiap Jumaat. Kalau ada uzur, saya akan maklum pada penganjur supaya ditanggung. Baik, malam ni kita nak pergi kepada tajuk pengenalan ilmu maqasidus syariah, di siri yang pertama. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak masuk mukadimah dulu supaya kita faham apa itu maqasid sebelum pergi pada ta'rif. Biasanya mana-mana kitab atau buku atau pembentangan kertas kerja, penulis, pembentang ni biasa dia akan letak ta'rif dulu. Tapi saya nak panjangkan sikit tajuk mukadimah ni, memetik beberapa ayat dalam surah Al-Isra supaya kita dapat lihat secara gambaran umum apa itu maqasid. Apa itu maqasid, apa yang dipanggil maqasidus syariah. Kalau tengok kertas kerja tu, kita boleh sebut ilmu ini dengan dua cara. Sama ada dengan mudhafun ilaih, maqasid mufrad. Apa ni, bukan mufrad, apa? Mudhaf asy-syari'ati, mudhafun ilaih, maqasidus syari'ati. Boleh baca macam tu. Ataupun kita guna na'at wal man'ut atau sifat mausuf, al-maqasidu asy-syar'iyyatu. Al-maqasidu asy-syar'iyyatu.
Ya, bila saya sebut maqasidus syariah, maqasidus syariah atau al-maqasidus syar'iyyah, dua-dua membawa pengertian yang sama. Kalau nak bincang secara lughah mungkin ada beza lagi lah. Saya tak nak panjangkan tajuk lughah tu. Saya nak fokus. Ilmu ini adalah ilmu berkaitan dengan membahaskan tentang tujuan, matlamat, natijah, kesan, hikmah dan illah. Illah tahu apa illah? Ya, illah apa? Kata-kata illah untuk solat, illah untuk berpuasa, illah untuk berkahwin dan sebagainya. Illah punca, punca asas ataupun sebab untuk melakukan sesuatu perkara ta'abudi. Okey. Di sebalik perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam hukum-hukum syariat. Bila kita bincang ilmu maqasid syariat, kita bincang tentang apa tujuan, apa matlamat, kenapa Allah suruh solat, apa yang nak dicapai. Okey, nanti kita akan sebutkan kekeliruan pada hari ini. Ramai orang yang membicarakan ilmu maqasid, dia tersasar, dia tergelincir, seolah-olah ilmu maqasid ini adalah satu ilmu untuk ta'til hukum-hukum syarak. Apa makna ta'til? Kita nak membatalkan, untuk menidakkan, menafikan hukum-hukum syarak. Sebab itu kita boleh jumpa orang yang berkata, saya tak sokong undang-undang hukum jenayah syariah. Kalau nak laksanakan syariah saya tak setuju, tapi kalau maqasid saya setuju. Nampak? Serupa dengan orang yang mengatakan, saya ingin kenyang tapi saya tak nak makan. Ada orang bahas lagi. Saya kata, ada orang yang ingin menghilangkan dahaga tapi tak nak minum. Dia kata, salah tu Ustaz. Kalau orang itu nak menghilangkan dahaga tapi dia tak nak minum air yang Ustaz bagi, nak air lain. Saya kata, air yang macam mana? Kalau air itu masih lagi air halal, okey. Masalahnya kita nak menghilangkan dahaga dengan air yang halal. Oren, air jus mangga, manju. Air apa lagi? Air apple, air minum, air mineral, air yang halal. Tiba-tiba dia nak menghilangkan dahaga dengan Carlsberg, Heineken. Yang itu kita kata tak boleh. Maqasid bukan semata-mata hilang dahaga, tapi mesti mendapatkan matlamat itu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. So kalau kita berbicara tentang syariah dalam perkara jinayah, maknanya hanya boleh tercapai maqasid, tujuan-tujuan syarak, kehendak-kehendak Allah Ta'ala, hanya dengan hudud, qisas, ta'zir, diyat. Boleh. Bila kita nak dapat harta yang Allah benarkan dalam Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Boleh. Maqasidnya apa? Supaya orang Islam ni ada harta. Bila ada harta boleh keluar zakat, boleh belanja, boleh bagi nafkah. Tapi caranya macam mana? Cara yang hanya dibenarkan oleh syarak. Maka bila kita bincang ilmu maqasid, sebenarnya kita bincang apa? Kita bincang tentang perintah-perintah syarak dalam Al-Quran, sama ada perintah atau larangan. Al-amru au nahi, atau perintah atau larangan. Apakah yang kita katakan matlamat ataupun hikmah di sebaliknya. Baik. Saya nak petik pertama sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud perintah yang demikian itu, maknanya ayat ni sebelum tu ada banyak ayat-ayat lain, dan sebelum tu ada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Allah kata apa? Dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Perintah-perintah yang demikian itu adalah sebahagian daripada hikmah yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Dan ingatlah, diwahyukan kepadamu wahai Muhammad oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah itu terdapat Tuhan yang lain. Dalam ayat ini disebut wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ilah dalam bahasa Arab
maknanya luas berbanding dengan bahasa Melayu bila kita terjemah Tuhan. Siapa yang ikut kuliah kita risalah apa? Jamiah. Siapa yang ikut tahulah kita dah bincang dari segi pengertian la ilaha illallah. Ilah ni ada banyak maksud. Selain daripada ma'bud, al-ma'bud maknanya sesuatu yang disembah, al-ma'luh sesuatu yang dipuja, yang yang ditaati, al-mahbub yang dikasihi, dicintai, ya, apa lagi, al-musta'zara bihi sesuatu yang kita minta perlindungan, al-muta' yang ditaati. Banyak kalau tengok dalam lisan Arab perkataan ilah, ma'luh, aliha, ya'lahu ni banyak. Jadi hak itu hanya boleh kita beri pada siapa? Allah Ta'ala saja. Nak patuh, patuh Allah. Nak taat, taat Allah. Nak sayang, kasih, cinta Allah. Nak ikut arahan Allah. Ya, nak apa lagi? Semua yang berkaitan dengan pengabdian diri kita kepada pengabdian diri kita hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh beri pada yang lain. Sebab itu ada ayat Quran yang menyebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak melihat wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Hawa nafsunya sesuatu yang diikut, yang dia taat, melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah suruh lain, hawa nafsunya nak lain, maka dia ikut hawa nafsu. Hawa nafsunya menjadi ilah. Dan Allah Ta'ala menyatakan di sini dalam ayat ni, selepas dia katakan semua perintah-perintah syarak itu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Janganlah kamu jadikan bersama-sama Allah itu adanya ilah. Maksudnya jangan kamu patuh lain daripada Allah Ta'ala. Jangan kamu taat, jangan kamu abdikan diri lain daripada Allah Ta'ala. Apa akibatnya? Akibatnya kamu akan engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah. Ya, maluman madhura. Kamu akan jadi mendapat kecelakaan, kehinaan, ya, tercela daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat surah Al-Isra 39 ni, sebelum daripada dia banyak ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang dah download? Kita kerja ni. Kita tengok. Ada 1, 2, 3. Okey. Yang dah download, okey. Boleh tengok ayat seterusnya. Okey. Ayat di atas yang kita baca tadi datang setelah mana Allah Ta'ala menyatakan sejumlah perintah dan larangan syarak, hukum hakam yang berkaitan dengan akidah, syariah, ya, dan adab di mana akhlak. Okey. Seperti dia kata menjauhi perbuatan syirik. Kita akan baca satu-satu ayat ni. Allah larang kita daripada berbuat syirik. Allah suruh kita buat baik kepada ibu dan bapa, ya, birrul walidain. Allah suruh kita apa lagi? Menunaikan hak kaum kerabat, ya, orang miskin, ibnu sabil. Larangan daripada kita bersikap boros, maknanya membazir dalam berbelanja, ataupun terlampau bakhil, ya, ataupun, ya, Allah Ta'ala juga menegah kita daripada mendekati zina. Bukan melakukan zina, mendekati zina. Allah suruh apa lagi? Allah larang kita daripada membunuh, ya. Kemudian Allah menerangkan tentang hukum qisas bagi orang yang mati, apa hak waris. Allah menerangkan lagi tentang larangan makan harta anak yatim. Allah larang kita daripada, Allah Ta'ala perintah kita supaya patuh ataupun menunaikan akad jual beli, perjanjian dan sebagainya. Allah suruh apa lagi? Suruh kita ni jujur dalam berjual beli, jangan menipu dalam timbangan. Apa lagi? Allah suruh kita, atau Allah larang kita daripada mengikut sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Allah suruh apa lagi? Allah larang kita daripada sombong, bersikap sombong di atas muka bumi dan seumpamanya. Lepas tu baru datang dengan ayat yang kita baca tadi. Semua perintah-perintah itu mengandungi hikmah. Jadi bila kita bicara tentang ilmu maqasid, kita bincang tentang hikmah tu. Kenapa tak boleh berzina? Kenapa tak boleh menderhaka kepada ibu dan ayah? Kenapa?
So bidang ilmu ni kita kata ilmu maqasid. Kita belajar tentang maqasid. Kita ambil ayat Quran yang di sini yang pertama ni, surah Al-Isra ayat 23. Ayat 22. Qala Allah Ta'ala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama-sama Allah itu terdapat ilah yang lain, Tuhan yang lain. Ini berkaitan apa? Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, jangan melakukan syirik. Maknanya larangan jangan melakukan syirik. Kemudian ayat berikutnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan, Allah Ta'ala telah tetapkan, mana Allah perintahkan. Perintah apa ni? Perintah yang wajib lah, atau larangan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Kamu tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah. Memberi pengabdian kepada lain daripada Allah itu syirik. Mana di sini ayat ni tentang apa? Larangan melakukan syirik. Kemudian larangan syirik ni dikaitkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Syirik dosa besar, minal kabair. Kemudian menderhaka kepada ibu dan bapa, dosa besar juga. Allah Ta'ala kaitkan syirik dengan Allah tu dosa besar. Kamu buat derhaka dengan mak ayah kamu pun dosa besar. Dan ini larangan daripada Allah Ta'ala. Dia suruh kita dengan ibu bapa berbuat ihsan, melakukan kebaikan kepada ibu dan bapa. Itu ayat 23. Surah yang sama juga, kita sambung lagi. Ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Allah Ta'ala menyatakan, dan berikanlah kepada kaum kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir, ibnu sabil, hak mereka masing-masing. Pertama disuruh kita tunaikan hak siapa? Kaum keluarga. Sebab tu afdal kalau kita nak bagi sedekah, cari kaum kerabat yang dekat dulu, sebelum kita pergi yang lain-lain yang jauh-jauh. Kemudian dia kata wal miskina, orang miskin. Dalam Quran ni kita jumpa banyak juga ayat Allah Ta'ala bezakan lil fuqara, Allah Ta'ala bezakan al fuqara wal masakin. Banyak ayat kita jumpa, hatta dalam ayat tentang zakat pun Allah Ta'ala bezakan fuqara lain, al masakin lain. Apa beza orang fakir dengan orang miskin? Yang dah ada tahun 3 ke tahun 2 ke ada. Sebahagian ulama fuqaha menyatakan fakir miskin ni sama je. Tapi kita mendapati ramai juga fuqaha yang membezakan. Umpamanya bila sebut miskin, apa maksud dia? Dia kata alladhi yajidu ma la yakfihi min quti yaumin wa lailah. Orang yang ada benda, ada sesuatu baginya untuk dia makan sehari semalam. Dia ada benda untuk makan tapi tak cukup. Itu panggil miskin. Dalam istilah kita hari ni kita kata orang miskin ni siapa? Orang miskin ni yang ada pendapatan tapi tak cukup. Umpama siapa? Kita ambil contohlah, seorang pemandu teksi, ya, dengan sewa teksi satu hari RM60, dia kena bawa teksi, dapat je RM60, itu baru lepas duit sewa. Lepas tu dia bawa teksi lagi, dapat lagi penumpang, dapat lagi duit. Ini nak lepas cover dia punya apa? Kos minyak, petrol atau gas. Lepas daripada tu baru dia punya untung. Katakan sehari dia bawa teksi, dia boleh dapat sekitar RM30, RM40. Jarang-jarang boleh dapat RM50 lah. So itulah duit dia, pendapatan dia sehari. Lebih kurang RM50 lepas tolak sewa dan tolak minyak. Anak 7 orang. Anak 7 orang, isteri seorang. Bayar duit sewa rumah, bayar makan minum, belanja anak sekolah, semua cukup tak? So istilah orang seperti ini, dia ada pendapatan tapi tak cukup. Kita panggil dia apa? Miskin. Fuqara atau fakir. Malla, kita kata apa?
alladzi la yajidu min quti yaumin wa lailah. Orang yang tak ada benda langsung nak makan sehari semalam, tak ada benda. Ada orang bagi makan, dia makan. Tak ada orang bagi makan, tak ada makan. Gaji tak ada, dia tak kerja. Tak mampu bekerja. Hari ni ramai orang yang sakit, apa tu, kena stroke kan, tak boleh kerja, atau cacat, atau macam-macam lah keadaan hari ni, yang kemalangan dan sebagainya, tak kerja, tak boleh kerja, dah cacat, tak boleh kerja. Isteri pun terpaksa berhenti kerja, jaga suami, dah tak ada pendapatan. Orang macam ni kita panggil apa? Fakir. Walaupun kita tengok di kalangan fuqaha, dia bahaskan panjang lah. Ada yang kata sama, ada yang kata berbeza, ada yang terbalik pun ada, macam-macam lah. Jadi kita nak buka bincang tu malam ni, cuma nak bagi tahu orang-orang yang memerlukan ini, pada harta kamu ada hak mereka, ya, hakum ma'lum, ya, harta bagi mereka. Ada bentuk sedekah yang kita beri pada orang fakir miskin ni, atau kaum kerabat yang susah ni, dalam bentuk yang wajib zakat. Ada yang berbentuk tatawwu', iaitu sedekah. Dan dia kata wabnas sabil, orang yang bermusafir, yang terputus bekalan belanjanya. Yang ni pun kita kena bantu. Allah Ta'ala suruh bantu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdhira. Tengok Quran, bila dia datang dengan perintah, semula wa ati itu mana apa? Fi'il amr, perintah kan? Dia datang perintah, lepas tu dia datang dengan larangan. Biasanya ayat-ayat yang seumpama ini, larangan tu membawa maksud makruh. Tak, bawa maksud apa? Haram. Jadi bila Allah suruh kita belanjakan harta kepada kaum kerabat, bantu orang miskin, bantu ibnu sabil, lepas tu dia kata jangan kamu membazir. Membazir itu apa hukum dia? Jadi haram. Tengok ayat-ayat Quran yang seperti ini. Macam contoh, udkhulu fis silmi kafah. Sambung dia apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Surah Al-Baqarah ayat 208, tak silap. 208. Allah kata masuklah agama Islam ni secara keseluruhan. Lepas tu dia datang dengan apa? Udkhulu tu fi'il amr, perintah. Mana masuk agama Islam ni kamu terima keseluruhan hukum hakamnya, wajib. Lepas tu datang dengan larangan, wala tattabi'u, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab itu dalam membahaskan maqasid ni luas. Bila kita kena ikut Islam secara keseluruhan, bila kita ambil juzuk yang lain, contohnya kita tak nak pakai hukum Islam dalam perkara ekonomi, kita ambil sosialis. So sosialis ni kamu telah pergi mana? Khutuwati syaitan. Bila Islam membenarkan kita jual beli, berniaga dan sebagainya, berurusan mudharabah dan sebagainya, kamu tak pakai yang ni, kamu ambil riba. Riba tu apa? Khutuwati syaitan. Boleh secara umumnya, bila Quran ada perintah, lepas tu datang dengan larangan. Perintah ni bukan semua wajib. Ayat tentang solat Jumaat, macam mana? Selepas kita habis solat Jumaat tu, kata suruh fantashiru fil ardh. Fantashiru tu perintah kan? Adakah wajib tiap-tiap kali lepas solat Jumaat, tadi sembahyang Jumaat tadi, kalau kita tak keluar daripada masjid, kita tidak fantashiru fil ardh, berdosa? Ada tak ulama berpendapat begitu? Siapa yang duduk iktikaf lagi lepas sembahyang Jumaat, berdosa? Ada tak ulama berpendapat begitu? Tidak, bermakna ada perintah, dia tidak membawa pada makna wajib. Istihbab, digalakkan kita keluar dan bekerja dan mencari nafkah atau mencari punca pendapatan dan sebagainya, atau bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi ayat Quran ni biasa dia datang perintah, lepas tu datang larangan. Larangan tu biasanya memang membawa maksud haram, seperti ayat yang kita baca ni. Maka membazir itu hukumnya apa? Haram. Kemudian tengok ayat yang ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Oleh itu janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, kepada mereka dan kepada kamu juga. Jadi ayat ni juga perintah supaya jangan takut
ya, untuk menyara anak-anak yang lahir. Lepas tu sebahagian ulama kalau kita tengok di yang Hanabilah, dalam isu tentang zaman sekarang kan ada orang ilmu merancang, makan pil perancang, ataupun suami isteri yang tak nak dapat anak, dia guna macam-macam cara lah. Apa hukumnya? Kalau tengok ayat tadi tu, kalau takutnya kerana dapat anak tak boleh bagi makan, Al-Quran melarang. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut jadi miskin. Kerana kamu takut, kamu tak boleh sara dia. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Lahir saja mana-mana anak kat atas dunia ni, semuanya telah ditentukan oleh rezeki. Ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bahkan rezeki yang kamu makan sekarang ni pun daripada Allah juga. Dia juga lah beri kepada anak-anak kamu. Tengok muka surat seterusnya. Baik, ayat berikutnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Ayat berapa? 32. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Ni perintah apa? Sorry, ni larangan, larangan. Jangan kamu dekati. Bukan dia kata wala taf'alu wala taqrabu. Maknanya apa? Segala jalan-jalan yang boleh bawa pada zina, ya, berkawan dengan orang perempuan tak ada sebab. Ya, banyak kes di Malaysia ni yang dah terlanjur. Bukan terlanjur sekali, saya dah terlanjur sekali dengan ni. Saya berkenalan pula dengan lelaki. Saya berkenalan dengan lelaki A, dia seorang yang baik, dia bawa saya pergi makan. Ni kita tengok dalam majalah-majalah yang masalah-masalah remaja ni, di pusat-pusat pemulihan, dia cerita macam mana dia mula rosak. Dia mula kenal orang sekian, jejaka A, bukan nama sebenar, kan? Kenal dengan dia begini, akhirnya terlanjur. Dia berjanji untuk bertanggungjawab. Kemudian saya terlanjur lagi. Kemudian si A dapat kenal dengan perempuan lain, dia meninggalkan saya. Saya berkenalan pula dengan lelaki B, bukan nama sebenar. Terlanjur lagi. Puncanya apa? Mesti ada punca. Sebelum kamu terlanjur tu, dengan ni terlanjur. Bukan terlanjur tu dah sengaja tu. Bermakna ada punca berlaku zina tu. Al-Quran menyekat, menutup semua jalan-jalan zina dengan menyatakan wala taqrabu, bukan wala taf'alu, wala taqrabu. Jadi para ulama ada kaedah yang kita panggil apa? Saddud dari'ah atau saddud lidhara'i, sekat jalan-jalan berlakunya kemungkaran atau kefasadan, kerosakan. Maka ini antara ayatnya lah. Allah kata wala taqrabu zina, bukan dilarang kita berzina, larang untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina, ya. Dan dinyatakan bahawa zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat. Memang jahat. Sebab itu orang perempuan nak pesan lah, laki-laki kalau dia betul-betul baik, dia bukan nak kawan-kawan dengan kita, nak jalan-jalan dengan kita, nak tengok wayang dengan kita, nak main-main perasaan kita, tak. Kalau laki-laki tu baik, dia takkan ambil kesempatan pada kita, dia akan terus pergi mana? Meminang. InsyaAllah yang depan kita ni semua calon-calon yang baik, yang soleh. Kalau tak, betul-betul kalau kita rasa kita dah mampu nak kahwin, barulah kita cari perempuan yang sesuai untuk kita. Kalau nak kenal-kenal dulu, nak mendalami isi hati, semua ngabuk. Itu semua ngabuk. Sebab tu zina ni dia jalan yang keji, ya. Kita bukan seperti mana di negara barat, mereka boleh hidup bersekedudukan. Sampai ada anak seorang, dua orang, dah ada anak, baru dia tanya will you marry me? Ya. Nak kahwin aku tak? Nak kahwin apa? Tak kahwin pun dah macam kahwin tak? Ya. Jadi syariat Islam tak membenarkan zina, tapi dia bolehkan kahwin. Nampak? Ni larangan. Perintahnya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi ada larang. Tengok Quran bila larang sesuatu, dia ada jalan lain.
Dia larang kita mencuri, larang kita merompak, larang kita menipu, ya. Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Dia bagi cara lain. Menipu dalam jual beli tak boleh, tapi dia bagi kita berniaga. Dia bagi kita berniaga, berjual beli, ya, bekerja dan sebagainya. Baik, seterusnya tengok ayat 33. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh nafs, diri manusia, ataupun nafs, kita kata dalam bahasa Melayu biasa terjemah jiwa, nafs mesti berkait dengan roh wal jasad. Ada roh, ada jasad, kita panggil dia nafs. Patut Al-Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tiap-tiap yang bernyawa, ataupun nafs dengan tiap satu yang bernafas. Binatang, ayam, kucing, lembu, kambing, manusia, benda yang bernafas pasti akan merasai mati. So mati ni bukan kerja kita, bukan hak kita untuk mematikan orang. Maka Allah larang kita dalam ayat ini menyatakan bahawa bunuh orang tu berdosa. Jangan kamu membunuh, kamu mengambil nafs, jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dengan cara, dengan yang dia kata bil haq. Maknanya ada tak cara kita boleh bunuh orang? Ada. Dalam hadis menyatakan antaranya apa? Antaranya Allahumma salli Muhammad as-sayyibuz zani, orang yang dah kahwin berzina, hukuman apa? Rajam. Ya. Dia ada ayat Quran farjumuhuma al-bata. Ya. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Orang yang dah berkahwin, ni ayat mansukhah, ayat Quran yang dimansuhkan. Dan sabit juga dengan hadis-hadis yang sahih. Imam An-Nawawi juga menyatakan sampai kepada had mutawatir lafzi. Riwayat-riwayat yang menyatakan hukum rejam ni sampai kepada mutawatir, mutawatir maknawi, bukan lafzi. Mutawatir maknawi. Maknanya hukum rejam ni sabit dalam syariat. Kamu boleh bunuh orang dengan cara rejam bila dia berkahwin, dia berzina. Dah ada syarat-syarat pula. Kalau kita ngaji dalam ahkam jenayah ni, dia ada syarat-syarat lagi. Bukan semua orang kahwin ni kita boleh rejam. Kalau dia kahwin dengan nikah syubhah. Nikah syubhah ni maknanya nikah yang tak sah lah. Ataupun pasangan tu menipu, perempuan tu kata saya tidak ada waris, saya tidak ada wali, padahal ayah dia hidup lagi. Ada juga para fuqaha mensyaratkan mesti berlakunya subut waqi, mesti berlakunya persetubuhan. Sebab orang berkahwin, bila dia tidak pernah merasai jima', suami dia lepas kahwin dengan dia tak layan dia. Dia keinginan nafsu dia ada, suami tak layan dia, akhirnya dia pun carilah jalan lain. Yang ini pun tak boleh rejam. So perincian tu banyak, ramai orang tak tahu. InsyaAllah kita yang mengaji syariah ni kena mendalami hal ni untuk kita beri penjelasan pada orang. Maknanya boleh bunuh orang yang telah berkahwin, dia dapat cara yang halal, lalu dia berzina dengan cara yang haram, boleh dibunuh. Ada lagi at-tariku lidini, dalam hadis yang lain menyatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya bunuh. So Quran atau hadis menyatakan ada orang-orang yang kita boleh bunuh. Walaupun murtad, hukum bunuh bagi murtad ni pun ada perbahasan lagi. Bukan semua murtad yang boleh kita bunuh. Bila dia iklankan murtad dia, lepas tu dia bangga dengan murtad dia, dia mengancam kestabilan masyarakat, atau dia murtad, orang Islam sedang berperang dengan musuh, dia pergi ke arah tentera musuh, khianat kepada tentera Islam, yang ni boleh bunuh. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, orang yang murtad kerana dia ragu, dia tak yakin dengan Islam. Dia lahir Islam tapi dia akhirnya dia ragu, kemudian dia murtad. Orang seperti ini boleh dipenjarakan sepanjang umur dia. Sepanjang umur dia, dan kita boleh istitabah, minta dia bertaubat selagi dia hidup. So, tahu okey. Jadi maknanya masalah bunuh, mengambil nyawa ni, ada yang bil haq, ada yang
bighairil haq. Allah larang kita membunuh tanpa alasan yang benar. Dan yang nak bunuh ni pun bukan kita. Laksana hukuman bunuh ni siapa? Waliul amr, pemerintah. Baik. Kita lihat pada ayat seterusnya, ayat 34. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Kita ni pak saudara, ya, abang kita meninggal, dia ada anak meninggal, so kita lah waris yang paling dekat untuk menguruskan harta abang kita ni. Dia ada anak, so anak dia kecil lagi, kita uruskan harta dia. Jangan kamu ambil harta anak yatim, kamu makan dengan cara yang batil, tapi kamu boleh menguruskannya dengan cara yang diajarkan oleh syarak. Sebab tu kalau kita belajar dalam fiqh, ada harta anak yatim yang kita boleh laporkan, ataupun ayah dia ada syarikat, mana boleh bagi syarikat tu ke anak dia bukan reti apa. So kita bawa, kita kita uruskan syarikat ayah dia sampai umurnya yang sesuai, kita serahkan. So ini semua termasuk menguruskan harta anak yatim. Larangannya apa? Larangannya kamu makan harta anak yatim dengan cara yang batil. Kemudian ayat 35. Apa ni? Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistatil mustaqim. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. Bila kamu jual beli, kamu timbang barang, timbang dengan cara yang betul, jangan menipu, kan? Dengan timbang, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Quran memerintahkan, ni perintah. Maknanya bila kamu meniaga, kalau orang nak beli barang tu sekilo lah, timbang sekilo. Lebih tak apa, jangan kurang. Imam Al-Ghazali menyatakan dari segi adab kita berjual beli dengan orang miskin, lebihkan timbangan, bagi pada dia, bagi lebih. Jangan kita berkira sangat. Orang miskin ni bagi lebih, orang kaya kira betul-betul. Jangan lebih 1 hun pun, jangan lebih. Jaga. Datang perintah seperti ini dalam surah Al-Mutaffifin. Dia sebut tentang apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhu aw wazanuhum yukhsirun. Quran menyatakan orang yang pemerintahan kita bila berjual beli, bila kita timbang betul-betul, datang dengan ancaman bagi orang yang menipu dalam timbangan. Perintah, larangan. Semua ni ada apa? Semua ni termasuk berkaitan hukum-hukum syarak. Lihat pada ayat berikutnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Ayat 36. Sambung ayat ni apa? Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya ingat salah seorang syekh saya dulu, Syekh Saleh Al-Tibyani, seorang ulama yang terkenal di Yaman. Biasa kalau ada munaqashah PhD, biasa dia antara yang inilah, dia ada sebut apa makna wala taqfu ma laysa biki ma laysa laka bihi ilm. Selain daripada kita ikut orang yang tak tahu, dia juga larangan wala tufti wala tatakallam wala tatahaddas. Jangan kamu bagi fatwa, jangan kamu berbicara, jangan kamu bercakap benda yang kamu tak tahu. Sama ada kita memang tak tahu atau kita ikut orang yang bukan bidang dia. Kalau boleh saya sentuh hari ini, zaman sekarang, kadang-kadang yang berbicara tentang ilmu maqasid, ilmu usul fiqh, orang yang tidak ada asas. Biasa kan kita jumpa bercakap perkara-perkara yang bukan bidang. Seperti mana kita juga tak padan kita bercakap tentang ilmu yang kita tak ada latar belakang. Contohnya perubatan. Kita tengok di Malaysia beberapa ketika kecoh kan, isu apa? Ni apa? Ada ni apa yang minum susu. Anak-anak sekarang ni banyak jadi macam tu kerana minum susu lembu. Jadi DNA lembu tu masuk dalam badan dia, menyebabkan perangai anak tu macam lembu. Kan nampak kesan ni, bila kita ni belajar agama, kita nak cakap macam kita tahu perubatan, DNA lah apa ke. Lagi isu apa ni, vaksin. Vaksin. Nampak?
Tak payah pakai vaksin, makan madu je. Kan? Dia benda-benda macam ni lah. Sebagaimana kita ni tak patut cakap bidang yang bukan bidang kita, begitu juga orang yang bukan bidang agama jangan cakap benda-benda yang kita tak tahu. Maqasid, petik qaul Abdullah bin Bayyah tanpa dia faham nas, petik qaul Ibn Qayyim dalam kitab A'lam atau I'lam al-Muwaqqi'in dan sebagainya, petik kata-kata ulama. Itu petik kata ulama pun boleh salah. Ada yang lagi bagi saya rasa, tapi bagi saya lah, pada pendapat saya, kita bagi dia pandangan para ulama yang muktabar dalam bidang ni, dalam kita kata seni ni. Likulli fannin ahluhu, tiap bidang tu ada ahli dia. Kita petik yang dipakai, diterima oleh para fuqaha, para usulin. Kata-kata Ibn Qayyim dalam kitab sekian, kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa, kata-kata ulama Imam Al-Juwaini dan sebagainya. Tiba dia tak apalah kalau ustaz pegang yang itu. Bagi saya mana. Baik itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ain. Jangan kamu ikut, jangan juga kamu berfatwa, jangan kamu bercakap benda yang kamu tidak ada kelayakan untuk bercakap. Quran menyatakan demikian. Kerana apa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, fuad apa? Hati. Semua ni proses apa ni? Proses pembelajaran. Orang buta boleh belajar. Ramai orang buta lulus universiti, PhD, pakar hadis ada. Bermakna apa? Kalau mata tak nampak, telinga ni adalah alat yang mula-mula untuk belajar. Innas sam'a. Kalau ada lagi satu, mata. Mana lebih bonus lah. Telinga pun elok, mata pun elok. Wal fu'ad. Ni untuk proses ilmu yang kita dapat. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua benda ni, alat-alat untuk kamu dapatkan ilmu ni, pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanya. So bila kamu di atas dunia ni memandai-mandai dalam perkara-perkara yang kamu tidak ada kemahiran, kelayakan, pengetahuan, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kerana kesannya bila kita silap dalam perkara-perkara hukum hakam, ada pula orang ikut kita, kita tanggung dosa. Baik, saya sambung lagi. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan berlagak sombong. Ni apa ni? Perintah ke larangan? Larangan, ya. An-nahyu. Larangannya wala tamshi, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan berlagak sombong. Baik. Selepas mana Allah Ta'ala menyatakan semua ayat-ayat tadi, daripada mula kita baca sampai ayat 37, boleh buka lagi ayat Quran dan boleh cari lagi ayat-ayat lain. Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 39 tadi, semua tadi perintah-perintah, larangan-larangan ini adalah mengandungi hikmah. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat apa? Al-Hakim, Al-Adlu, Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Alim, maha mengetahui. Bila dia suruh, bila dia larang, mesti ada sebab. Kita yang tak berapa pandai, kita yang tak berapa pandai pun, kalau kita suruh buat satu benda, mesti ada sebab. Contohnya, bila terlampau sejuk, kita kata tutup kipas, ada sebab tak? Mesti ada sebab, ya. Bila tengok gelap, kita buka lampu, kita suruh orang buka lampu, mesti ada sebab. Ya, bila begitulah dalam segala perbuatan-perbuatan kita ni, sekadar manusia yang sedikit ilmu ni, mesti bersebab. Maka itu kita mesti beriman, ya, meyakini bahawa tiap-tiap perintah-perintah syarak, iaitu Allah Ta'ala, larangan-larangan dia, semua ada sebab, semua ada tujuan, semua ada matlamat, ya, semua ada hikmah-hikmah yang tersendiri. Okey? Mengkaji hikmah-hikmah yang terkandung di sebalik hukum hakam syarak inilah yang dikenali sebagai ilmu maqasidus syariah. Boleh diberi kat mukadimah sekarang ni, boleh jalan? Okey, alhamdulillah. Sekarang kita pergi kepada ta'rif ataupun dan definisi. Apa ta'rif maqasid? Kita nak kenal dulu dari segi lughah, dari segi bahasa,
Dalam bahasa Arab perkataan maqasid merupakan kata jamak, jamak taksir daripada perkataan maksud ataupun maqsad. Ada catatan maksud ataupun maqsad. Jamak dia maqasid. Bahasa Melayu senang jamak dia. Macam mana? Kita ajar orang Arab. Orang Arab tanya kan, saya ada kenal orang Arab di Malaysia setahun. Dia bercakap Melayu tu, jual barang, dia jual kedai tu. Kan orang Arab dalam Malaysia dia ada kedai jual frame gambar Quran kan. Cakap Melayu fasih. Tanya dia, macam mana kau boleh cepat belajar? Dia kata bahasa Melayu senang. Tak ada muannas, tak ada muzakkar, tak ada musanna kan. Jamak pun senang. Kalau satu katakan pen. Kalau jamak pen. Kereta. Bas. Orang. Senang kan? Jadi bahasa Arab ni maqasid adalah jamak kepada maqsad atau maksud. Tengok muka surat berikutnya. Okey. Apa makna maksud ataupun maqsad? Al-maqsudu awil maqsadu wa ma tata'allaqu bihi niyatuna wa tattajihu ilaihi iradatuna indal qawli awil fi'li. Al-maqsud ataupun al-maqsad adalah berkaitan dengan niat kita dan kehendak kita menjurus ke arahnya dalam percakapan atau perbuatan. Saya bagi contoh tadilah. Kita bercakap, kita buat satu benda ada berkaitan dengan kehendak. Sebab itu bila kita berdiri menghadap kiblat, waktu bila? Waktu selepas azan maghrib. Apa yang boleh kita fikirkan? Orang ni berdiri menghadap kiblat lepas azan maghrib, dia nak buat apa? Nak solat. So qasadnya untuk solat. Satu orang tu dia dahaga, dia minta air. Dia minta air tu nak apa? Nak mandi. Mesti nak minum. Macam tu. So memahami maqsad atau maqasid atau maksud, benda yang berkaitan dengan kehendak kita. Satu orang tu dia balik rumah daripada kelas kuliah kan, penat, dia bangun atas katil. Kita kata, kenapa kau bangun atas katil? Kenapa kau berguling atas katil? Kan? Dia berguling atas katil mesti ada sebab. Ada orang masuk masjid. Ni sekarang dah masuk masjid sejuk sikit, musim kharif kan, musim luruh kan. Kalau saudara-saudari yang datang kemudian, kalau kita tengok masa musim panas, ada Arab ni, dia masuk masjid, dia berdiri tegak. Tak sampai kat dewan solat lagi, dia masuk jalan ni kan, dia berdiri tegak dekat aircon. Dia berdiri dekat aircon, dia berdiri kan. Lepas tu bila kita berhenti depan dia, tengok dia bawa main telefon. Sebenarnya dia nak kena aircon tu. So ada sebab tak kenapa dia berdiri situ? Ada sebab, ada kehendak, ada iradah, ada niat, ada qasad. So boleh faham makna maksad atau maksud. Sesuatu benda bila kita buat, dia ada kehendak kita, tujuan kita, ataupun iradah atau kehendak. Itu panggil maksud. Dalam Quran Allah Ta'ala menerangkan makna qasad, dengan makna tujuan atau matlamat sesuatu. Qala Allah Ta'ala wa 'ala Allahi qasdus sabil wa minha jaizun walau syaa lahadakum ajma'in. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kepada Allah jugalah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus, dan antara jalan-jalan yang dituju itu ada yang terpesong dari kebenaran. Dan jika ia kehendaki, kalaulah dia berkehendak, tentulah ia memberi petunjuk kepada kamu semua, yang menyampaikan kepada jalan yang lurus. Wa 'ala Allahi qasdus sabil. Maksudnya Allah Ta'ala ada kehendak. Sebab tu Quran ada menyebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Betul? Dia bagi kita bulan Ramadan, siapa yang sakit, siapa yang musafir boleh buka puasa. Lepas tu dia beritahu sebabnya. Kerana Allah Ta'ala dia berkehendak, dia mahu, dia hendak, dia mahu
memberikan keringanan kepada kamu, menyenangkan kamu, dan dia tak nak susahkan kamu. Boleh. Allah juga ada iradah, ada kehendak, ada keinginan dia. Maka tiap-tiap perintah syarak itu pasti ada apa? Qasad atau maksud atau maqasid yang tersendiri. Baik, menentukan, menjelaskan jalan yang dituju dan lurus yang tiada padanya penyelewengan dan kesesatan. Apa itu syariah? Sekarang ni kita dah faham makna maqasid. Kita nak tengok apa pula makna syariah. Dalam bahasa Arab, ya, perkataan syariah ni berasal daripada fi'il mad atau fi'il madhi syara'a. Ya, syara'a yashra'u syar'an. Ya. Contoh dia bagi syara'allahu din ay sannahu wa bayyanahu. Bila kita kata Allah mensyariatkan agama, maknanya Allah meletakkan agama, menentukan agama Islam ni dan menerangkan kepada kita, menjelaskan sesuatu. Sebab itu Quran, sebab itu dalam hadis juga ada menyebut tentang apa nama? Allah Ta'ala Allah SWT Inna Allah lupa hadis tu. Thumma bayyana dzalik. Allah Ta'ala menentukan Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at. Betul. Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Thumma bayyana dzalik. Lepas tu dia bagi tahu, dia terangkan dengan perantaraan Nabi SAW. Kita tahu benda ni wajib, benda ni makruh, haram, benda ni sunat. Dengan mengutuskan para nabi, para rasul, maka kita tahu Allah Ta'ala perintahkan kita begini, begini, begini. Allah larang kita buat begitu, begitu, begitu. Okey? So maknanya bila kita kata syariah itu adalah satu ketentuan, penetapan daripada Allah. Syariah ni dengan makna menentukan sesuatu, meletakkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, kita panggil syariah. Tengok nota kaki lah. Daripada mana tu? Daripada Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi. Kemudian saya nak ambil satu ni dari segi lughah juga. Apa makna syariah? Apa yang dipanggil syariah? Wa tutlaqul Arab asy-syari'ata aidan ala nahji at-tariqil wadih. Ni dia. Orang Arab juga secara itlaqnya menggunakan perkataan syariah dengan maksud atau dengan makna melalui jalan yang jelas, nyata. Dipanggil syariah. Contoh kita dah lambat nak pergi satu tempat. Ni esok kita balik Malaysia esok, dah jadi penceramah. Mungkin akan lalui lah benda ni. Kita nak pergi ceramah tempat jauh. Kita biasa lalu satu jalan. Jalan tu jam. Biasanya kalau kita bertolak pukul 5 petang sampai, sebelum maghrib sampai. Tapi hari tu kita pukul 5.30, 5.45 baru nak keluar rumah. Secara ghalibnya apa? Biasanya kita akan lewat. Memang orang balik kerja jalan tu lewat. Ada orang bagi tahu kita, dia naik kereta sama kita, Ustaz, kalau Ustaz nak ikut jalan ni cepat sikit. Ataupun kalau Ustaz nak ikut jalan ni pun boleh sampai. Kita tanya dia, berapa jauh? Tak tahulah. Kita tahu jalan ni, kalau kita ikut teruskan juga, kita akan lewat setengah jam ke 40 minit. Maknanya kalau kita sampai, biasa kalau kita pergi tempat ceramah ni, kita sampai tu dia dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun zikir, berzikir kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu orang yang uruskan ceramah di depan dan belakang, ada ustaz, ustaz tengah sembahyang maghrib. Selamat lagi lah. Maknanya kita kalau terus jalan tu sampai, cuma lambat. Ada orang kata jalan kat sini pun boleh sampai. Kemungkinan cepat, kemungkinan tak sampai. Secara akal. Kita nak ikut mana? Baik kita ikut jalan yang dah confirm ni. Okey, maka sesuatu jalan arah yang jelas dipanggil syariah. Satu benda yang tak jelas itu bukan syariah. Okey, itu dari segi lughah. Baik, Quran ada menyebut perkataan syariah dalam beberapa ayat. Antaranya firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha
ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Firman Allah Ta'ala, ya, yang bermaksud Dia, iaitu Allah, telah mensyariatkan dengan maksud menetapkan dan menjelaskan kepada kamu tentang agama apa yang diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah padanya. Maknanya bila Allah turunkan agama ini, dia syariah, dan dalam perkara syariah yang Allah Ta'ala perintahkan kita ikut ni, dia kata jangan kamu berpecah belah. Tengok ayat berikutnya. Ayat berikutnya, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dalam ayat lain ada ayat juga yang berbunyi wa la tattabi' ahwa'ahum. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan kami jadikan kamu berada di atas satu syariah. Syariah mana suatu peraturan, suatu manhaj, suatu cara, suatu sistem yang kamu kena ikut. Saya dah sebut dah kan, bila datang perintah minal amr, benda ni perintah, syariat ini merupakan sesuatu yang kamu kena ikut. Dia datang dengan apa lepas tu? Wala tattabi'. Apa dia? Larangan. Ada perintah, ada larangan. Larangan ni membawa hukum apa? Makruh. Tak, haram. Jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi bila kita belajar syariah, dulu-dulu saya cerita, agak-agak apa yang dihadapi oleh yang dulu-dulu ni, yang belajar di, yang batch pertama belajar di Baghdad, Mesir, Azhar, balik pada Azhar, balik kepada negara-negara luar ni, bila balik ke tanah air, bagi tahu riba haram. Riba haram. Riba haram. Insurans ada riba haram. Pinjam duit, apa dibeli rumah, cara riba haram. Haram. Agak-agak masyarakat menentang. Menentang kan? Adakah dengan sebab masyarakat menentang tu, dia berkata orang semua menentang ni, kita tak payah cerita lah riba. Nampak? Istiqamah dalam menyatakan perintah Allah. Hari ni cuba tengok berapa ramai yang belajar masarif ni, perbankan, ada kan? Iktisad Islami, kan? Ada kan? Sebab apa? Keperluan hari ni, bank-bank perlukan apa? Perlukan penasihat syariah. Nampak? Serupa juga sekarang ni, saya sekarang ni pasal ni saya ada tashri' al-jinai al-islami, belajar tentang hukum hudud, qisas, ta'zir. Memang sekarang ni, yang isu sekarang ni, kita duk bercakap tentang hukum hakam syariah jinayah ni, orang tolak, tak sesuai, orang tak faham, orang tak setuju, orang lawan. Tapi adakah dengan itu kita kata tak payah cerita? Kita tetap fattabi'ha. Allah kata apa? Ikutlah syariat ini, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Kita terus bercakap. Bila orang kata tak boleh buat lagi potong tangan, tak boleh buat lagi rejam, tak apa, kita kata kita nak buat. Masa kita kata nak buat hukuman ukubah yang ni, orang kata nanti nampak Islam ni kejam, zalim, patutnya kena tadarruj. Tadarruj apa? Berperingkat. Bila kita nak buat sikit-sikit dulu, ada yang kata mana boleh buat sikit-sikit, nak buat semua. Jangan menipu umat Islam. Nampak? Kamu akan berdepan dengan orang-orang yang seperti ni. Dia akan tashkik apa? Meragu-ragukan. Bila kita buat macam ni, dia kata macam ni. Bila kita kata A, dia kata B. Bila kita nak buat yang B, dia kata C. Bila kita dah nak buat C, dia kata D. Hitam jadi putih, putih jadi kelabu, kelabu jadi merah, merah jadi kuning, kuning jadi macam-macam color. So semua kita kata ragam-ragam ini, apakah menyebabkan kamu tidak berpegang dengan syariah yang merupakan jalan yang lurus, jalan yang terang nyata? Allah kata fattabi'ha, ikut
Betul? Fattabi'ha. Mana terus bercakap, terus sehingga satu ketika esok ramainya graduan-graduan yang belajar agama, mendalami undang-undang syariah ni. Sebab apa? Sebab bila balik esok undang-undang tu dah ada. Macam sekarang, orang yang belajar perbankan diperlukan dalam market kerja lah. Bank-bank perlu penasihat syariah apa semua kan. Insurans pun dah ada takaful. Nampak? Takaful pun perlukan panel syariah juga. Untuk produk-produk dia, mana yang ni, mana yang apa, yang menepati syarat, mana yang syariah compliance, mana yang tidak. So begitu juga dengan semua hukum-hukum syarak. Semua hukum-hukum syarak. Walaupun pada satu peringkat kita bercakap benda tu, kita akan dilihat pelik, ganjil, tapi Allah Ta'ala perintah tetap berpegang teguh. Kali itulah jalan yang lurus, jalan yang terang yang mesti kita ikut. Ya? Baik, seterusnya itu surah apa tu? Al-Jasiyah ayat 18. Baik, dengan ini dari segi istilah, perkataan syariah membawa maksud asy-syar'u ma syara'a Allahu li'ibadihi min ad-din, ay sannahu lahum wa aftaradahu 'alaihim. Syariat itu adalah apa yang Allah tentukan untuk hamba-hambanya daripada ketentuan agama, iaitu dia meletakkannya untuk mereka dan memfardukannya kepada ke atas mereka. Boleh faham makna syariah sekarang? Boleh? Saya nak ambil satu lagi. Yang ini lebih tarikh ni lebih luas lagi. Daripada siapa tu? Syekh Dr. Ali Ahmad Quraishi. Dia ni ulama Yaman. Ya, dia ada menulis buku Madkhal ila Maqasid Syariah. Ya. Dia sebut syariah itu apa? Anna syari'ata tashmilu kullama anzalallahu min al-ahkam aqaidiyatan amaliyatan, ya, amaliyah atau akhlaqiyatan, wa anna jumlat al-ahkam al-munazzalah min indillahi ta'tabiru syari'ah, wa anna al-aqidata la tanfaridu an syari'ah, wa anna al-aqidata aslun yadfa'u ila syari'ati wasyari'ata takunu ibarah an talbiyatil jawarih lil amali bil aqidah. Seperti saya kata dulu, sesungguhnya syariat itu merangkumi segala apa yang diturunkan oleh Allah. Nampak? Kalau kita tak faham syariat ni hanya hukum hakam fiqh, tak betul. Segala apa yang diturunkan oleh Allah itu dipanggil syariah. Daripada hukum hakam yang berkaitan akidah, bila Allah suruh kita beriman kepada dia, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, semua tu apa? Syariah. Cuma sekarang ni ada beza. Ni ngaji usuluddin, kan? Bila kita bincang tentang dia ni usuluddin. Bila kita bincang hukum, dia ni belajar syariah. Sebenarnya semua itu syariah. Ya, dia kata berkaitan dengan amalan. Jadi perkara-perkara amaliyah. Ya, solat, puasa, zakat, haji, jihad, apa semua tu adalah amaliyah. Akhlaqiyah, berkaitan dengan suluk. Kita kata apa? Akhlak. Apa nama kita kata? Adab. Pergaulan kita dengan orang. Itu semua termasuk dalam akhlaqiyah. Semua itu adalah syariah. Sebab itu bila kita sebut tentang fardu ain, kebanyakan ulama merujuk kepada 3 ilmu ni. Ilmu kenal Allah, apa dia? Akidah. Ilmu tentang ibadah, muamalah dan sebagainya, dipanggil fiqh. Ilmu berkaitan dengan akhlak, tasawuf, dipanggil akhlak. So 3 benda ni semua itu adalah syariah. Kemudian dia kata bahawa seluruh hukum hakam yang diturunkan dari sisi Allah adalah dianggap sebagai syariah. Semua tidak terpisah. Bahawa perkara akidah itu tidak terasing daripada syariat. Bila kita sebut perkara akidah, jangan asingkan dengan syariat, seolah-olah tak ada kena-mengena. Kerana kata dia, akidah adalah asas yang mendorong kepada syariah. Nampak tak? Dia kata wa annal aqidata aslun yadfa'u ila syariah.
Tanpa adanya akidah, kita takkan solat. Sebab itu kenapa orang-orang munafik disifatkan oleh Nabi SAW, solat mereka yang paling berat apa? Inna asqal salati ala al-munafiqin al-isya was-subuh. Solat, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Orang tanya kita, kenapa? Kena ingat, menurut sejarah, lampu mula dinyalakan di masjid, terutamanya Masjid Nabawi. Bermulanya pada zaman Umar bin Khattab. Sebelum tu zaman Abu Bakar, zaman Nabi SAW, masjid tak ada lampu. Bila tak ada lampu apa? Gelap. Quran menyebutkan sifat orang munafik ni, solat mereka untuk apa? Ria'an nas. Mereka nak riak, tunjuk. So nak tunjukkan dia tu beriman. Ubay, Abdullah bin Ubay, dia tunggu saf depan,